Saya bukan orang kaya. Orang kaya dia boleh bagi harta macam-macam. Saya mohon pada Allah Ta'ala berikan kesihatan untuk saya berbakti. Patut menjunjung kasih kepada Paduka Seri Sultan Perak atas anugerah yang diberikan. Saya memang berasal daripada kampung Sungai Lampam ni lah. Dilahirkan di sini dan mula pendidikan memang di Sekolah Kebangsaan Sungai Lampam. Menyambung pelajaran di peringkat menengah rendah di Sekolah Menengah Agama Indonesia Ipoh. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Kelang. Di Kolej Islam tidak ada lagi lah untuk sijil ke Al-Azhar. Setelah berbincang dengan bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam ketika itu, dituai oleh almarhum Ustaz Sulaiman bin Hashim, dia pun bercadang untuk nak buat kelas sijil tinggi agama di Perak, dan kami pun beritahu pada Ustaz, jom sama-sama, kami sebagai pelajar, Ustaz sebagai ni kan. Kemudian di Al-Azhar saya sambung dalam Fakulti Syariah Islamiah, tapi disebabkan kehendak daripada almarhum ayahanda yang telah pun mengasaskan Ma'had Al-Islah, jadi dia minta saya balik. Tapi ketika tu saya mendapat nasihat lah, dan didorong oleh beberapa yang saya anggap dia tu sebagai tuan guru saya lah, bukan sahaja daripada almarhum ayahanda saya. Dia menasihatkan saya supaya kekal berada di kampung ni, selain daripada menguruskan sekolah Ma'had Al-Islah, juga Masjid Al-Mansur. Dan saya faham ketika itu ramai orang-orang yang agak berilmu, yang berilmu di keliling masjid tu, tapi dia orang ni adalah orang yang tawaduk. Jadi lepas tu saya melalui, dan mereka pun kadang bagi ruang saya untuk menjadi imam. Jadi bila almarhum guru saya yang namanya adalah Ustaz Yusuf bin Manap, satu ketika dia bagi tahu dengan saya, dia panggil saya Man, ganti Ustaz jadi imam. Tapi saya rasa itulah masa saya untuk giliran, dan dia pun dia kata macam dia tak cerita alasan apa, tapi kita nampak dia ketika tu dalam keadaan semakin uzur. Bermula pada situlah saya ada keyakinan. Kadang-kadang kita pun kena lihat untuk memberi kepercayaan kepada orang muda lah ketika itu. Okey Ustaz, sebentar tadi Ustaz beritahu bahawa Ustaz telah menjadi imam sejak tahun 1994 dan ketika itu masih lagi muda. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi kepada kami semua pandangan masyarakat ketika itu, sebab kita tahu ketika itu imam adalah di kalangan mereka yang orang kata sudah berusia dan bukannya generasi muda. Jadi bagaimana penerimaan mereka ketika itu Ustaz? Itu pemerhatian Ustaz lah ya. Pemerhatian Ustaz bila tengok tu. Memang kita ada kebimbangan, kerisauan. Sebab walaupun kita lepasan Azhar, tapi bila kita balik ke, ini kampung kita lah. Ya, maksudnya tak timbul masalah tu. Tapi saya melihat saya masih lagi perlu belajar. Sebab kita belajar di universiti ni, walaupun di Al-Azhar, dari sudut konten, isi kandungan ilmu tu. Tapi bila kita masuk dalam masyarakat, kita kena belajar masyarakat, ilmu masyarakat. Kita nak masuk tu memang kena menyantuni, memahami macam mana kita nak komunikasi. Dan masa tu kita tak ada pun tujuan-tujuan jadi imam, tak ada maksud. Bila kita dapat menyantuni orang-orang lama ni, yang mereka kebanyakannya adalah orang yang memang tak banyak cakap, tapi alhamdulillah dengan masa yang ada tu boleh memberikan mereka kepercayaan. Dan sebenarnya tak perlu kita tunjuk-tunjuk diri lah, tapi sebab benda tu melalui daripada proses kita menghubungkan dengan masyarakat, terutamanya dengan ustaz-ustaz yang ada keliling, dengan cara yang natural. Dalam tempoh 30 tahun Ustaz menjadi imam, jadi kita dapat lihat dalam tempoh 30 tahun ini juga berlakunya perubahan teknologi. Jadi kalau dahulu medium
untuk menyampaikan dakwah itu sebagai seorang imam adalah dia kata ceramah daripada mulut ke mulut, kan, menghadiri jemputan. Jadi mungkin kali ini bila dengan adanya perubahan teknologi seperti ada kewujudan laman media sosial, jadi bagaimana Ustaz mengambil inisiatif untuk menarik generasi muda agar hadir ke masjid dalam tempoh 30 tahun itu selari dengan perubahan teknologi? Sekarang dengan dulu sangat berbeza lah. Saya sebagai orang yang belajar agama tidak boleh untuk mendabik dada dan kita gunakan ilmu yang kita tahu tu dengan secara yang tidak hikmah. Jadi memang akan ada aliran cara fikir, segi fake tu sendiri. Kemudian segi ideologi politik pun mungkin memang ada, dan itu cabaran kepada imam. Jadi kita ambil masa cadangkan bagaimana kita buat program untuk orang muda. Mula peringkat awal ni, generasi lama ni dia agak ada masalah ke orang muda ni kan. Jadi orang lama ni sebenarnya dia mungkin cabaran masa di muda lain, yang ada sekarang lain. Tapi Alhamdulillah kampung saya ni belajar dan sentiasa untuk nak baiki. Ustaz juga berkongsi dengan kita bahawa Ustaz merupakan pengetua bagi Sekolah Menengah Agama Mahat Al-Islah, dan pada masa sama juga Ustaz merupakan seorang imam. Jadi bagaimana Ustaz membahagikan masa dan juga tugas dalam menguruskan Mahat dan pada masa yang sama menjadi imam untuk berbakti kepada masyarakat setempat, Ustaz? Saya minta pertama pertolongan daripada Allah lah. Kita segi pengurusan masa. Dan saya sebut pada diri saya kena susun masa saya. Contohnya dalam kuliah, saya tahu dalam masa yang sama kita kena raih masyarakat kat luar. Contohnya kan, saya lemah lah sebenarnya bila orang datang dalam keadaan bertongkat, umur dekat 70 tahun, minta saya ngajar ke masjid dia. Saya sangat kerdil. Mungkin saya terbiasa dah bercakap, tapi bila macam itu saya kena nyantuni. Dan kemudian dalam masa yang sama, masyarakat ni banyak yang membantu Mahat secara khususnya, walaupun infak dia tu tidak seberapa, tapi berterusan sampai berbelas-belas tahun. Dan saya letakkan bahawa masjid ini adalah juga untuk pusat tarbiyah saya kepada pelajar, dan dijadikan sebagai satu pusat untuk bukan sahaja pembinaan rohani, tetapi juga pembinaan susuk tubuh dia tu. Dan pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang mendekatkan diri dengan masjid. Pertama sekali, tahniah Ustaz kerana dipilih menerima anugerah tokoh imam negeri. Terima kasih. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul baru-baru ini. Jadi Ustaz, adakah anugerah yang diberi ini Ustaz anggap sebagai satu tanggungjawab yang besar, atau juga penghargaan di atas orang kata jasa bakti Ustaz kepada masyarakat sepanjang bergelar imam selama 30 tahun itu, Ustaz? Pertamanya, Ustaz mengucap syukur kepada Allah SWT atas penerimaan anugerah ni. Dan sebenarnya saya tak pernah terima sebesar anugerah ni, dan kerdil lah dan untuk menerima anugerah sebesar ni. Patut menjunjung kasih kepada Paduka Seri Sultan Perak atas anugerah yang diberikan. Juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perak atas anugerah yang saya terima. Saya yakin ramai lagi insan lain yang mempunyai misi-misi dalam untuk membangunkan masjid. Namun anugerah yang saya terima ni juga saya berikan kepada keluarga saya. Pengiktirafan kan kita ni nak berjaya bukan kita seorang, tapi daripada sokongan-sokongan mereka. Selain pada keluarga, kemudian adalah juga orang kampung sendiri. Kampung Jawatankuasa Qaryah Masjid Al-Mansur Sungai Lampam yang bersedia untuk bersama dalam tempoh masa yang agak panjang. Sebahagiannya pun dah tak ada, ya. Dan juga tak lupakan kepada Mahat Al-Islah lah, warga Mahat Al-Islah yang sentiasa dekat sebenarnya dengan Masjid Al-Mansur ni, dan masalah keluarga saya yang lain. Dan ini saya melihat bahawa anugerah ni pada awalnya saya
nampak macam ialah sisi yang lain. Tapi bila kita menerima ni, dia merupakan satu tanggungjawab kita berfikir bagaimana kita mencari ruang untuk membantu dalam keadaan kederat kita yang tidaklah banyak, tetapi inilah masanya untuk kita bersedia menawarkan diri. Dan apa yang diterima ni sebenarnya memberikan suatu rangsangan dan memberikan suatu peluang dakwah yang saya mampu saya berikan. Saya bukan orang kaya. Orang kaya dia boleh bagi harta macam-macam. Saya mohon pada Allah Ta'ala berikan kesihatan untuk saya berbakti, dan kepada masyarakat yang ada sekeliling. Dan Alhamdulillah rakan-rakan ramai yang bagus-bagus, yang baik di luar sentiasa memberikan idea. Dan saya letakkan kepada diri saya satu perkara lah, saya akan belajar dan terus belajar. Saya pengetua dah 20 tahun, tapi saya masih belajar lagi tentang pendidikan. Okey Ustaz, akhir sekali soalan terakhir daripada kami pada hari ini Ustaz adalah mungkin Ustaz ada kata-kata nasihat kepada generasi muda, terutamanya mereka yang bakal menjadi imam di masjid, yang bakal menggantikan generasi yang ada pada masa kini. Bagaimana mereka dapat meneruskan kepimpinan yang dilaksanakan oleh imam-imam yang ada, ataupun memperbaharuinya untuk menarik lebih ramai masyarakat hadir ke masjid dan mengimarahkan rumah ibadat itu sendiri Ustaz. Pertamanya kepada golongan ustaz lah, agamawan. Sebenarnya tugas imam ni ustaz kena ke depan. Dan sepatutnya bila kita belajar agama, kita kena ke depan, kena lead masyarakat. Sebab bila agamawan ni dia ada buat dua perkara. Pertama, menjaga Islam itu sendiri. Yang kedua, menjaga masyarakat. Kita perlu menjadi orang agamawan yang menjaga masyarakat. Dan ustaz jangan tunggu pencen baru nak jadi imam. Jadi balik daripada universiti ataupun ketika jadi universiti, suara kita masih kuat lagi, masih sedap lagi, qiraat kita pun bagus, kita punya ni apa semua kan. Kalau dah tua apa kita dah jadi imam, kita pun dah tak berapa mampu nak bagi. Sekarang ni sebenarnya berubah. Bagus, mana-mana masjid dia dah banyak imam muda. Satu benda yang satu ketika dalam 20 tahun dulu tak ada benda tu. Dan ini saya yakin ini daripada sahabat-sahabat di Jabatan Agama Islam, JAKIM sendiri menyusun benda ni kan. Jadi memberikan kepercayaan kepada orang muda. Jadi satu mentaliti tu dah berubah. Mungkin disusun oleh pihak jabatan, tapi mentaliti bersedia menerima imam di kalangan orang muda. Dan dari sudut yang lain pula, orang muda perlu mengambil peluang bila menjadi imam ni, kena jaga adab, kena jaga akhlak, kena hormati mereka ni, orang yang tua, makmum. Dan benda ni sebenarnya dia akan bawa yang lebih jauh lagi.